Kita, Allah bagi kita, kenapa Allah bagi aku hidup lah? Kenapa nak suruh sembah dia pula? Kita tak faham. Penat aku nak tolak lepas kan maghrib isyak pagi takkan subuh pula. Aduh. Kan? Tapi kita tak faham. Sebenarnya bukan kita ni hidup ini satu penyusahan. Hidup ini satu anugerah daripada Allah. Al-insanu sir. Manusia dia adalah aku tak bagi pada malaikat rahsia ni. Malaikat contohnya aku bagi satu pegang arah. Contohlah bukan pegang arah pun jaga macam ni je pun. Duduk macam tu je. Yang nak jaga sebenarnya Allah juga. Saja dia buatkan skrip dia itu supaya kita faham. Itu skrip Allah Ta'ala. Dia suruh ni. Iblis kau gini. Kau watak sesat kau. Kau malaikat watak kau hormat dengan Adam. Adam kau punya watak mentajalikan sir rahsia. Macam-macam rahsia pun kau keluar daripada diri. Itu dipanggil Khaliq tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita ni asfalasa. Rendahkan balik diri kita. Sebab jahil tentang Allah. Ini kita kata patutnya persekolahan kita menerangkan kaedah ni dulu. Terutama sekolah agama kita. Tapi dia kata kita ni walaupun sekolah swasta, sekolah Islam, tetapi kita kena ikut silibus daripada kerajaan. Ya. Seolah-olah ni engkau mengambil syarat daripada tentera Inggeris. Itu sistem tu adalah WHO apa benda ke, pelajaran selama dunia ke, itu silibus apa benda untuk capai kepada PhD itu semua adalah langkah-langkah setan, sistem setan, iblis, buah dia. Dan bukanlah saya cakap tak payah ambil PhD, bukan. Kita dapat kali dulu. Jadi yang lain tak jadi masalah. Kau ambil banyak-banyak tu. Sebab wadah kau tu adalah wadah bekas dia tu adalah mengesahkan Allah. Jadi masuk ilmu PhD bapak moyang Yahudi ke masuk pun tetap dia nak naturalkan balik mengesahkan Allah. Sebab bekas tu dah. Sekarang bekas tu takwid tu tak ada. Itu anti tu yang saya marah. Bila ni dah datang kesadaran. Dah tu kita dah terangkan juga susah nak patah balik sebab dah PhD dah sombong tu dah masuk. Lalu kita ajar dia daripada bawah pula dia kata tak boleh, dia jangan ikut siaga punya style. Sekarang tak boleh cari makan kat dunia ni. Cari makan rezeki dia ingat tadi dengan PhD tu dia boleh dapat. Ya Allah, jauh daripada sistem yang Rasulullah ajar pada sahabat, pada tabi'in, sahabat ajar pada tabi'in, terus kepada wali Allah, ulama yang jauh dah dia. Ulama kita pun dah kebingungan. Nabi pecahkan pada akhir zaman ni. Bukan saya nak suruh marah ulama tapi berhati-hati. Ulama ni Nabi katakan ada dua akhir zaman. Waris satu anbiya tu berhati-hati. Bukan semua waris satu anbiya tu maknanya itu waris satu, bukan. Ada yang tidak. Bila dia tak kenal diri, bukan Rabbaniun punya ulama, itu baru jauh. Seperti kau dapat singa jauh. Bukan saya suruh benci jangan pula siapa kata ini ulama dia tak betul, kau marah ulama. Janganlah. Cukup diam-diam kita menjauh supaya kita tak terikut watak lemah tadi kita dengar. Ulama sekarang bawa watak lemah sama menentang benda yang batil. Nampak perempuan tak pakai tudung, nampak perempuan buat berduaan, dia tu belajar kitab semua ulama itu. Tapi tak apa, nanti kita hantar orang lah, polis ke. Lah, kau belajar kau pergi kerja lah. Mana kau punya letak? Dia tak ada kata Allah tu tegur, tu dia buat macam dia tak dengar. So aku dah bagi ilmu, faham? Kau nampak, kau tak tegang dengan mulut, tak tegang dengan berisi, tak tegang dengan selemah-lemah iman tu. Kau macam ni rasa tak ada apa je. Sebab kau takut title mufti kau, title ustaz kau, title apa ni ulama kau, nanti manusia yang dikira tadi tak nak iktiraf, jadi kau tak boleh cari makan. Ini berlaku, bukan dari cerita kosong. Maka itu dia punya yang mengeluarkan tadi ilmu-ilmu daripada ulama yang ulama yang bukan Rabbani tadi, dia akan mendatangkan kepada siapa yang mendengar tu akan jadi kadar halus telinga. Nak bawa balik pegang tak boleh. Betul tak? Bukan saya cerita ni kosong. Kita ni maknanya menceritakan apa yang Nabi ceritakan akan datang. Bukan saya menakut-nakutkan. Tapi kita ni dah tertib
dipilih oleh Allah untuk memahami kesadaran itu tadi. Allah sedarkan kita. Alhamdulillah, beruntunglah kita. Beruntunglah kita. Jadi ajari isteri kita, anak kita, dan anak kita besarkan supaya cucu-cucu kita harus dimasukkan. Ini dulu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Sebelum dia akhir balik umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, ini tanamkan dulu. Saya tak tahulah, itu pergi cari. Jangan kau biarkan. Yang lain punya ilmu, biar lentang-lentang dulu, tak apa. Ini dulu pastikan. Ini Rasulullah ajar ni nombor satu. Nabi tak ajar lain. Nabi ajar ni dulu, kesucian. Kalimah kesuci, ya, sentiasa. Walau ilmu kita satu, huruf alif, tapi kita kesucian, itu diterima Allah. Tapi ilmu kita macam berguna, kita berumah-rumah, kita penuh, kan? Tapi tak ada rasa keimanan, rasa kepanisan dengan Allah. Kita hanya bangga dengan ilmu kita. Allah tak pandang. Allah tak pandang. Kau nak tunjukkan dengan aku ilmu kau banyak lah. Air laut aku jadikan tadi dakwah. Betul dalam aku kering semua air laut tu. Tak adil lagi dia tambah lagi. Kau nak tunjuk yang ini ilmu kau di hadapan aku lah. Bukan ini aku nak pandang, tapi cara kau dengan aku tu sentiasa merasakan ilmunya tidak ada. La ilmalah, tidak ada ilmu pun, melainkan ilmu kau ya Allah. Lagi banyak lagi kita serahkan. Aku tak ada apa ya Allah. Aku selalu tak dengar arahan kau. Walaupun aku dah tahu kau punya arahan ni, tapi aku tetap dengan menunggukan kau punya arahan ya Allah. Bukan kata tak boleh belajar. Belajar tapi letak tepi Quran Nabi tu. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Belajar betul-betul sungguh-sungguh. Fahami bedak siasat ayat Quran tu. Tapi jangan pegang tu. Pegang Allah. Selalu dengan apa? Nanti Allah Ta'ala kata surah ni baru kak, jangan pergi surah dulu. Jadi kita surah dulu, kalau kita dah buat satu makhluk, itu makhluk. Nabi Musa sakit gigi, kan kita nak pergi perang sakit gigi, dia tanya Allah, ya Allah, aku sakit gigi, apa ubat dia? Tu naik atas bukit tu, ada pokok dia. Tapi jangan petik dengan tangan. Selawat Nabi, gigi ke mulut. Baru sentuh je daun tu, baik gigi dan juga. Baik ya Allah, terima kasih. Turun balik. Sambung nak pergi perang. Tak sampai lagi pergi perang, sakit balik. Dia terus pergi naik. Dia tak tanya Allah. Punya dekat 100 helai. Dah habis daun. Tak baik-baik. Allah tegur. Kenapa Musa engkau teruk sangat macam kambing makan? Tadi ya Allah kan, engkau cakap tadi mula-mula kan yang daun ni boleh sembuh kan? Ini aku pergi balik. Tadinya kau tanya aku mula-mula. Aku kata daun tu. Kalau aku kata batu, batu lah mula-mula. Tapi sekarang kau tak tanya aku, kau terus pergi kat daun tu, kau sembah daun. Nampak? Itu Allah Ta'ala ajar kita. Maknanya bukan saya cakap tak boleh daun tu tak ada hasiat. Bukan, kita kan salah faham. Itu memang semua Allah tak hasiat. Ayat Quran semua ada. Walunazzilu minal Quran syifa'un wa rahmatul lil mu'min. Semua ada dalam tu. Tapi jangan kita mengitikadkan dia boleh Quran ni. Aku baca wa may yattaqillah ayyajallahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu sampai ayat aku amalkan 25 tahun aku jadi kaya raya lah aku baca. Pasal Allah tak suruh gitu, Allah suruh berdasiasat. Apa makna wa may yattaqillah? Siapa benar-benar serah diri kepada Allah. Tapi kau tak faham makna dia, kau dah penyembah ayat. Selalu benda ni. Tapi kita tak belajar. Kita biarkan diri kita berhidupan dengan kesyirikan. Kita kata hidup kita, oh dapat aku surga ni, mati aku baik ni. La haula wala. Allah tu pandang keluar lah daripada nak sumpah punya akuarium. Kau dah duduk dalam akuarium, dia nak sumpah, kau masuk dalam akuarium Yahudi, sistem Yahudi. Lepas tu kau masuk sendiri, kau kata aku boleh terima amalan kau. Allah kata gitu kalau Allah boleh. Tapi kita tak perasan. Allah berkata itu menurusi mulut-mulut ataupun yang dijadikan macam-macam, tetapi kau menutupi sebenar yang Allah bagi. Kau tipu diri kau. Kau kata seolah-olah aku tak dengar lah, tak ada pun wakil Allah ansar untuk nasihatkan aku. Kita nak tipu. Padahal Allah memberi kepada dalam diri kita Furqan, pembeza antara hak dengan batil. Quran lain. Furqan macam Faruq.
Faruq tu pembeza antara hak dengan batil. Umar Al-Faruq, Faruq bahasa Arab tu, Faruq tu pembeza, dia tahu mana yang batil dia akan hapuskan. Kalau Furqan, dia bagi jelas dalam diri kita ni tak betul ni betul. Tak ada, kita tak boleh tenderang dah. Nah, ini manis, ini pahit. Manis kita kata pahit. Kita makan buah durian, rasa manggis lah. Penipu ni orang. Manggis pula rasa durian lah. Itu yang berlaku, kita biarkan. Dulu bini marafah. Allah Ta'ala kata di dalam diri dia ada penyakit, dibiarkan. Ditutup tadi dia tak ada apa lah. Orang tak tahu. Dia biar lama-lama langsung dia baik ke buruk dia dah tak tahu beza lah. Sebab dia biarkan penyakit, dia dah tahu dia biarkan. Kita alhamdulillah bersyukur kita masih lagi tahu ya Allah bagi penerangan pada dalam diri kita yang lebih hebat daripada Furqan adalah petunjuk yang Allah terangi. Ni tak elok, ni elok. Special Allah bagi sayangnya Allah kepada kita. Ya, kita hargai benda tu. Makna kita berada di dalam naungan Allah, dalam benteng Allah. Tapi kalau kita biarkan, kita lihat manusia-manusia di luar, kita tengok wamal hayatid dunya ila mata'ul ghurur. Allah bagi tahu dunia ni banyak tipu daya. Yang tipu daya itu dari manusia yang banyak terikut tipu daya. Yang ahli politik ni, yang jadi menteri ni, yang jadi ini, banyaknya yang mata ulurun tipu daya tadi. Inilah aku, itulah aku. Tipu daya semua. Tipu atas tipu, kerosakan di atas kerosakan, mata ulur. Kalau kita masih lagi memandang dunia ni bukan satu perhiasan, kita pandang dunia ni masih lagi kita paksuk pada dunia, kita tak akan dapat kemanisan dengan Allah. Itu makna manusia yang serugi-rugi Allah Ta'ala kata. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, serugi-rugi manusia. Padahal Allah dah setiap detik, saat, setiap Allah jadi pergantian siang dan malam waktu ni. Setiap adalah setiap inci bumi ni, udara, semua Allah jadikan kesadaran pada kita. Nanti kita tutupkan itu semua perumpamaan. Wa yadribullahu al-amsala lina. Aku jadikan kepada manusia ni banyak amsalah, banyak perumpamaan. Tapi manusia buat apa? Dia dah buat mengaku macam dia Fir'aun. Dia yang boleh buat aku yang ni, aku yang menolong orang, aku yang solat, aku yang puasa, aku. Ya Allah. Tapi dia rasa macam dia tu betul tak? Itu serugi-rugi manusia bukan? Dia tak faham, dia tak kenal diri, dia tak kenal Allah. Dia terus mengakui dia lah yang harus dibalasi. Atas aku buat, aku yang buat. Solat ni banyak, aku puasa, aku sedekah, aku dapat duit banyak. Sebab harus balas dengan balasan yang lain ya Allah. Ya adabnya tadi. Di sini ada manusia-manusia macam siapa yang bertanggungjawab. Akan dipersoalkan dulu bukan pemimpin, bukan raja, tapi masih ulama. Kita ni yang kenal Allah akan disoal. Kenapa kau biarkan? Kalau kita dah buat kerja, alhamdulillah. Kalau kita biar, lantaklah doang tak mau dengar. Kita yang jadi kesadaran, balik kesadaran itu amat penting. Sebab kita ni kalau tak ada kesadaran, kita akan menutupi, kita akan jadi zuluman, tergelap. Bukanlah Allah yang menghuni, tetapi kita yang menggelapkan diri kita sendiri. Jadi tak ada siapa, kita telah zalim pada. Jadi Adam, Nabi Adam, bila dia digoda oleh Hawa, digoda oleh Azazil, Iblis, maka Adam tak menyalahkan kepada Hawa, Siti Hawa, ataupun dia menghampiri pohon tu. Dia akan mengatakan apa? Zolam. Jadilah manusia yang asli. Sekarang kita nama macam rasa kita manusia asli, tapi tak asli. Siapa yang nak menentukan kita ni identiti kita manusia asli? Apa? Yang menjadikan kita. Tapi yang menjadikan kita tak faham, asli ke kita? Itu juga.
Jangan kira agama apa tadi dulu. Jadikan kita manusia asli je dulu. Laqad khalaqnal insana. Itu pun kita tak faham. Dah kita cerita agama Islam, kita cerita ni, kita ambil yang ni tak masih lagi duduk dalam dia panggil tadi najis. Kita tak keluar daripada najis. Kita melakukan solat tapi kita duduk dalam najis. Kita mencuci pakaian dengan air kotor. Kita rasa kita dah bersih. Betul ke tak betul? Itu yang berlaku banyak bila tak ada ilmu mengenal diri mengenal Allah. Sangat penting. Baru dah kita nampak. Aku nak angkat telefon ni gerak Allah mengerakkan. Ini handphone ni semuanya bersih semua Allah ciptakan ya Allah. Ya Allah minta izin jawab ya Allah. Kita dah dibuat akhlak dengan Allah. Kita dah tak nampak, kita dah taksir yang benda tu dah. La ilaha illallah. Tak ada contoh punya ya Allah. Contoh yang nak hubungkan tadi mak aku. Contoh yang hubungkan mak aku bukan Digi, bukan Telkom ya Allah. Baru betul taksir hidup kau. Ini tak Digi bagus lah. Bila lain tak betul, Digi teruk lah lain. Dah. Jadi maknanya yang betul sebenarnya hidup kita ni. Apakah kita duduk dalam mata al-ghurur bukan? Penipuan tu tadi kita nak duduk. Bila kita nak keluar daripada tu, duduk kita dengan Allah Ta'ala betul-betul. Sebab Allah nak selalu kita gitu. Sebab Allah ni waqadara buka selalu dengan kita. Dan kau bila keluar daripada hati, kau yang keluar, kau menghidupkan diri kau sendiri. Aku tak nak. Allah Ta'ala kata. Terangkanlah, jelaskanlah kepada isteri anak-anak. Dan siapa yang kita mesti ada ambil tanggungjawab ni. Nanti Allah akan tambahin lagi kita faham. Kalau kita dapat sikit sebenarnya bila qalilah ilmu ni cukup di sisi Allah ilmu roh. Wa yasalu naf'anir roh. Boleh pun min Allah. Dia kata ilmu ni ilmu Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah roh. Jadi bila dia masuk kepada dalam diri kita, termasuklah dalam nyawa kita, dia bernyawa lah kita. Bila bernyawa, terus sentuh kepada hati. Bila hati sentuh pada tubuh. Tubuh itu bergerak kerana hati. Hati itu bergerak kerana nyawa. Nyawa itu bergerak kerana roh. Roh itu bergerak kerana sifat Allah Nur Muhammad. Bergerak itu tadi nak mentajalikan aku yang ada. Ni kau mengaku aku yang ada, Allah pun ada. La wala yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan mensekutukan Allah dalam ibadah. Di samping kau ada, Allah pun ada. Ada share belakang kekuasaan pula. Aku buat kuasa, Allah buat kuasa. Macam hidup ni. Jadi kita tak sedar itu yang banyak berlaku. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Betul tak? Alhamdulillah, pentas macam ni dah dapat pengetahuan di penghujung zaman dah luar biasa. Beruntung. Ada susah nak dapat anak-anak tadi yang nak dapat pelajaran ni. Kita bangga anak kita boleh hafal Quran. Bagus. Umur 8 tahun nak saya dah hafal Quran. Bagus. Tapi bukan boleh dibanggakan lagi. Allah tu belum lagi mengiktirafkan lagi. Selagi kau belum kenal Allah. Kalau anak kau dah kenal diri, kenal Allah, itu baru Allah Ta'ala. Pasal alim tujuan benar itu. Bukan alim tujuan ilmu dulu. Allah tu kena faham dulu. Itu dikatakan la ilaha illallah, kalimat yang suci. La ilaha illallah. Mesti sucikan badan diri kita betul-betul. Dia bukan ada kemahuan kita ada dalam ni kita sembunyikan. Kita sebut la ilaha illallah 20 tahun. Satu hari 20,000. Kita rasa kita ni dah kenal Allah. Tu bukan. Dia kena keluarkan dulu. Tak ada kosong. Allah je betul-betul. Baru sebut, baru manis. Itu prosesnya kita kena perlu buat perjumpaan kumpul begini. Kalau nak arahkan luar, minta maaf lah. Jarang dengar ada boleh kupas yang begini. Jarang. Ini bukan saya kata saya nak baik. Betul, kita bersyukur sama-sama. Kalau saya seorang-seorang cakap pun tak guna juga. Saya perlukan yang lain pun perlukan. Jadi sama-sama kita macam satu batu. Tak ada satu tinggi, tak ada satu rendah. Walaupun dia belah di Maradona, dia tetap perlu ada 10 yang lain. Kalau dia tak ada 10 yang lain, Maradona pun tak boleh naik. Kan? Jadi kita kena bersama. Jangan anggap saya ada lebih ke tak ada. Saya pun tak anggap saya ada lebih. Saya anggap semua sama. Saya dah di-train, dah dididik gitu.
Ya. Tu. Sama. Kita ni di sisi Allah adalah sama. Yang pentingnya kita sama-sama mengesahkan Allah. Tapi kalau kau tak esahkan Allah, kau tak sama. Kau kena sama dengan aku, kau harus sama-sama mengesahkan Allah. Bukan aku ni tinggi, nak sama-sama. Baru kita boleh sama-sama. Padahal fi ibadah, duduk dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beribadah. Kerana dia dah kenal Allah, itulah hamba Allah yang benar ibadah. Fakuli fi ibadah. Wa fakuli jannati, bawa Allah Ta'ala kata masuklah syurga mana. Tapi kita lagi Allah tak iktirafkan fakuli fi ibadah. Engkau lah golongan hamba beribadah yang betul. Macam mana? Allah tak iktirafkan. Maknanya Allah tak pandang kau punya apa benda kau selesai tiap hari. 10,000 kau pergi umrah tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, pergi haji tiap-tiap tahun ke. Semua manusia kata kau baik, tapi kalau kau tak kenal diri, tak kenal Allah, tetap Allah tak pandang kau. Tapi kau tak terkenal satu dunia, pandang kau macam tak kenal dia. Nama kau pun mana dia sebut dia. Tapi kau dengan Allah kau kenal. Allah, malaikat, semua kagum. Itu nilai kita di sisi Allah, bukan makhluk. Saya orang kata, orang masukkan saya dalam grup WhatsApp Syiah. Ada ke Syiah dimasukkan saya, kawan nak kenakan saya. Macam-macam dia, kau ni Syiah, kau ni dalam grup Syiah kau masuk ni. Kau buat Hasan Hussein dah berdarah-darah ni, dia kata saya. Dia cakap Alhamdulillah, dia nak bagi dia marah kan? Alhamdulillah aku Syiah. Kerana Syiah tu ada juga dipanggil manusia kan. Sebelum ni aku tak tahu dia aku ni manusia ke tak. Tapi aku kata Syiah, Alhamdulillah Syiah lah aku. Jadi kita jangan melatar. Sebab bukan manusia nak nilai kita. Peduli lah dia kata Syiah aku Wahabi ke. Yang tak, itu bagus lah Syiah. Wahabi bagus lah. Aku tak tahu aku Wahabi ke apa. Lah aku aktif ni. Aktif pun bagus tadi lagi semua aktif. Aku ni aktif pun bukan. Lancar manusia tu, biarkan dia hentang kita, kita hentang kali diri kita. Supaya hilang diri kita. Bagus. Itu cara dia, bukan kita melawan dia. Kau ni tuduh aku Syiah. Aku ahli sunnah wal jemaah lah. Aku dah daftar dah masuk ahli sunnah wal jemaah. Aku sunnah jemaah, entah. Tak faham ahli sunnah wal jemaah, tak faham. Apa berat tu kan? Jadi kita biar, kita dah tahu, kita dah kenal Allah. Peduli orang nak nilai kita apa. Yang penting kita tahu kita dengan Allah. Bahagia kita kan? Kita kenal. Apa pun orang cakap, kita tak melata. Sebab kita dah tahu tempat kita. Fad'uni fi ibadi. Kita dah kenal Allah. Allah perkenalkan diri dia kepada kita. Kita tak jahil. Kita bahagia. Peduli orang kata apa, tak ada melata pun. Contoh api ke, contoh api air ke, baling batu, kita sentiasa dalam kita tahu bukan dia. Allah yang lazim ajak diri kita duduk dalam benteng itu. Nikmat itu, nikmat. Ya Allah, saya tak tahu nak cerita nikmat ni dengan Allah Ta'ala. Orang ingat nikmat-nikmat dia dapat bercakap dalam telefon begitu, dia dapat makan ni, makan mazal-mazal. Dia ingat tu nikmat. Upan dengan laki-laki yang berbuat ni, dia macam-macam tambah lagi ni. Ingat tu nikmat, dia semua tu belum cukup nikmat. Itu percikan. Itu percikan nikmat. Yang betul kata nikmat tu tadi, hidup bersama dia. Bersamalah kita rasakan hidup tu dengan Allah. Tak begitu, itu nikmat. Itu maksud Rasulullah SAW dibagi tahu, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Wa amma bersama nikmat kau dengan aku ketika Isra wal Mi'raj. Kau dapat aku izinkan, aku panggil kau rapat-rapat dengan aku, kasih sayang asyik dengan aku, hingga tenggelam hilang diri kau. Nikmat kau dengan aku hingga hilang diri kau tu tadi, itu yang kau ceritakan. Habis. Kita tak mahu amal dia mati kita kan nikmat. Itu belum sampai dia punya makam dia. Makam dia tidak sampai nikmat yang Allah. Best dia tak ada yang lebih best lagi. Allah tu semua nikmat apa surga tu petikkan aja. Cuma kita, kalau kita nak surga lah kata, matlamat kita banyak ustaz-ustaz kita sekarang, kita akan masuk surga. Itu matlamat kita, dia kata kan? Sebab kita asal daripada surga. Pandai-pandai dia asal daripada surga. Jadi manusia kebingungan. Dia diajar tadi ustaz-ustaz ulama, dia kata kita ni daripada surga Adam, dia kata Adam daripada surga, nanti kita nak balik kepada surga. Ya Allah, salah faham tu. Minta maaf yang dengar apa ni dalam YouTube kita nanti ni, ustaz-ustaz minta maaf. Sedar, saya suruh sedar.
Bukan matlamat kita surga. Bukan saya cakap surga tu tak ada. Bukan dalam Quran tu tak bagi minta surga. Tu semua janji Allah betul surga. Tapi Allah tak suruh situ dulu. Allah suruh dulu, Allahnya dulu sebab kita datang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang cakap tu? Kita datang dari siapa hidup kita? Kita dari surga hidup. Surga tu makhluk. Jangan sembah makhluk. Dan bukan dia cakap surga tak ada, jangan salah faham. Kainan membetulkan akidah kita. Kalau akidah tak betul tu azab. Tak payah kau nak mimpi surga. Mimpi ke kalau di dalam tadi membutuhkan Allah, menyembah pada makhluk, maknanya kau rasa kau dapat surga. Tu kau tertipu tu, bodoh-bodoh manusia. Maknanya serugi-rugi manusia. Engkau menyangka seolah engkau akan jadi ahli surga. Padahal hidup kau, perjalanan hidup kau, engkau bersekutukan Allah, engkau tak sedar. Sikit-sikit buat akan jalan, nak upah. Jangan lupa dulu, kenal Allah dulu, baru kau tak nak minta upah nanti. Sebab Allah bagi kau tu dah cukup banyak. Kalau surga seisinya dengan hidup, mana kau pilih? Hiduplah. Jadi hidup tu bahagia ke surga? Hidup. Tahu pun. Kena soal tu itu berpahala. Jadi masyarakat di luar tu hidup dah dimomokkan dengan surga. Walaupun kita kena buat lillahi ta'ala, kita kena buat ikhlas betul-betul, tapi tetap fokus dia tadi, matlamat dia nikmatnya duduk dalam surga. Dalam surga ada apa suka kita? Bidadari, air mengalir, air susu, air sedap, macam-macam nikmat. Apa kita terlintas jatah, itu bernikmat. Cukup tak duduk dalam tu? Kalau saya soal lagi, cukup tak apa lagi? Dia macam-macam, apa macam-macam kita lah, macam-macam nikmat. Cukup tak? Cukup. Apa yang cukup dia? Nabi SAW cakap seseorang tu dapat masuk surga yang paling tinggi di atas Allah, apa di atas tu Firdaus ke jalan tu apa paling tinggi, dia tetap dia seminggu sekali dia nak menikmati satu lagi nikmat yang lebih besar daripada sama itu. Betul ke? Kamu memandang wajah Allah. Ya Allah. Rasulullah menangis sebab melihatkan kejahilan umat dia tu tadi. Kalau umat tu beribadah, Nabi macam tak berasa sangat. Nabi nak yang menangis nakkan umat dia tu kena lawa. Sebab dia dapat apa? Bila umat dia dapat apa? Tak lawa Nabi lagi pindah umat lain. Tolonglah aku. Rasulullah kata tolong aku. Bagi sekarang pada umat aku, maknanya kau dah tolong aku. Kita nak tolong Rasulullah tak tahu. Rasulullah tak pernah minta tolong aku. Rasulullah minta tolong kita, ditolong kenal Allah. Baru Rasulullah sayang itu. Rasulullah sayang itu. Bukan Rasulullah tak bagi selawat, bukan Rasulullah tak bagi beramal, tapi matlamat utama dia, manusia harus la ilaha illallah, harus kenal Allah. Balik pada asal balik. Kalau kita kesian tengok isteri kita, anak kita, kalau kita nak tempatkan, kita nak pastikan anak isteri kita, cucu kita, jiran kita, sahabat kita, semua umat Islam ni, kita nak betul-betul dapat naungan Allah, dapat rahmat Allah yang betul-betul. Rasulullah menangis. Itu yang sebutannya. Kenapa dia menangis? Sayang dia kenapa? Sebab Rasulullah nampak nanti manusia nanti dia tak nak harap kepada Allah, dia harap kepada apa Allah nak bagi. Salah pasang. Dia penyembah Allah juga, tapi dia nak ganjarannya apa yang Allah. Kalau dapat kekayaan baru dia nak sebut Allah. Ya Allah, aku sebut Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau Maha. Nanti Engkau bagi Ya Allah. Dia dah bagi, dia tak nak sebut nama Allah tu. Allah tak tipu lagi ke? Allah sayang kita, kita selalu waqala rabbuka alla ta'ala. Hendaklah kau selalu dengan aku, sebab aku selalu dengan kau, selalu aku kasih sayang dengan kau. Kenapa kau nak yang lain? Kau tak nampak ke aku lebih berharga daripada yang lain? Aku boleh bagi apa sahaja. Jadi kau
Tapi kau Nabi yang aku ni kau kita pilihkan. Kalau gitu kita ini akan Islam akan datang di timur ke timur, kata Rasulullah SAW. Bukan saya buat cerita saya nak nama orang Kelantan, bukan. Rasulullah beritahu akan datang Islam yang akan bangkit ke arah timur Malaysia timur tapi belah timur Kelantan tenggaranya itu campur sikit di petani yang akan bangkit sini. Maka itu kita dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah. Di sana saya terlumpur sana orang tak berapa nak terima sangat. Ini ramai ni bagi saya. Saya tu 4-5 orang ni duduk kedai kopi pun. Tu pun kita yang buat cerita dah 5-6 tahun tak faham-faham ni. Kita kata beruntung kita, bukan saya yang cakap, Nabi dapat maklumat daripada Allah. Islam yang keteruk penghujung nanti akan bangkit arah timur ke timur. Dia yang akan menyokong Imam itu kita. Saya bermula kuatkan kepada jadi mungkin ada yang lain saya tak tahu. Saya tahu saya ini saya datang bukan untuk kemauan saya. Saya datang kasih sayang yang Allah tu turun. Jadi sini kita dalam sini adalah satu keluar dua yang sangat erat, senafas, seudara, saudara. Kita ni lebih lagi rapat. Sebab kita sama-sama bila orang mengesahkan Allah ni, kita semua lebih rapat daripada saudara kandung sendiri. Bila orang sudah betul mengesahkan. Jadi saya tak letak Kelantan ni di muka daripada Asobia. Walaupun orang Kelantan ni Asobia ada kuat, tapi saya tolak itu semua. Sebab saya nampak kasih saya. Dan lama-lama orang Kelantan sendiri boleh terima saya. Jadi ni bukan Kelantan, saya ambil guru Kelantan ni lah. Itu mesti daripada dulu Kelantan ni cok. Kita tapi tidak. Sebab Allah tu bila suruh kita boleh. Kita datang tu, tindakan kita datang ni bukan ada sesuatu yang lain, melainkan kasih sayang kerana Allah. Kita nak ada misi yang Allah Ta'ala suruh untuk sama-sama kita mengesahkan Allah. Tak ada lain, saya tak ada kau bagi apa benda, saya tak seronok. Saya seronok kita sama-sama bersatu mengesahkan Allah. Saya seronok macam Rasulullah seronok, kita dah kenal Allah Ta'ala. Rasulullah seronok, dia beri saya rumah yang tak kenal Allah. Potongan bumi pada tapi dia tak kenal Allah. Rasulullah sedih. Ya Allah, Allah bagi. Rasulullah kata, man araf wa anak tahu faqat araf. Siapa yang betul-betul kenal diri, dia akan kenal. Siapa yang kenal diri dia, kenal Allah, bina sila diri yang ada Allah. Untunglah dia berada dalam benteng Allah. Ada nak ditakuti lagi tak? Manusia yang lain, makhluk yang lain dan takut. Iblis takut tengok kita. Sebab kita duduk dalam benteng Allah. Mana boleh dia tu kita duduk dalam benteng Allah. Iblis boleh cakap, ya Allah keluarkan si Ajis ni dalam benteng kau. Mana boleh Iblis cakap macam tu? Dia punya kerja untuk menyesatkan orang, dia bukan untuk panggil keluar. Kan? Itu pasal Iblis dia janji pada Allah, dia nak bawa watak menyesatkan anak itu. Allah kata silakan nak, memang aku bagi watak tu. Yang Allah silakanlah itu. Tak Allah marah pun. Kita ni buat cerita contoh Allah Ta'ala murka. Dia kata pergi sana adalah murka. Kita tak kenal Allah kata Allah murka. Itu Allah buat murka. Allah tak murka. Itu skrip dia, Iblis tu dia bagi. Kan nama Iblis tu orang lain bagi. Sifat dalam Iblis tu bagi kudrat dia tu. Tak boleh Allah kata nak kata marah dengan Iblis. Dia tu buat watak tu. Untuk siapa? Untuk sayang aku pada hamba tu. Bagi tahu kau dah keluar daripada diri aku, kau akan nampak Iblis. Tapi kalau dulu dengan aku, kau akan aman. Sayang tak Allah, bukan dijadikan ini untuk menyesalkan kita. Sekarang mentaliti kita dah dimomokkan ke lain. Saya bahkan semua nanti dalam hidup saya, dia semua tahu. Tapi yang dia tak boleh terima tu, maknanya dia berada di pihak yang menyesatkan. Saya dah biasalah penjara tu apa benda. Saya dah biasa. Bagi saya sama saja duduk kat mana pun. Sebab saya dengar apa, saya campak kat mana pun. Saya tak perlu dah apa. Saya tahu itu semua Allah dah atur. Nak duduk kat saya penjara ke, nak duduk kat saya alam apa ke,
nak keluarkan saya ke mana-mana. Itu bukan makhluk yang ada buat itu, itu Allah. Allah yang nak letak saya ke mana-mana. Ini pun Allah letakkan saya. Saya tak pernah nak atur pun saya boleh ada sini. Saya pun tak terfikir saya boleh duduk sini hari ini. Sebab semua dia atur. Sebab kita semua belajar, jangan ada rasa, oh aku beramal ni pasal aku ni dipilih. Tak ada pasal tu lah. Tak ada mana-mana. Semua tu dah ditulis oleh Allah, dah diatur oleh Allah. Iblis juga sama, perzuri ke apa benda ke, semua dah diatur oleh Allah. Yang kau pergi risau tu, yang risau kau tak dengan Allah. Bila kau dah dengan Allah, kau nampak ni semua tacap-tacap Allah. Baik ke buruk kau tak heran, sebab kau dah dengan Allah. Sekarang kita dia ajar baik, ajar buruk. Yang ajar dengan Allah tak. Itu silapnya. Dah semua ajar Allah dulu, baru keluar yang hak dengan yang batil. Ni kita belajar hak batil ni. Allah tu tak ada ajar duduk dengan Allah. Jadi kita selalu bila kita rasa kita buat baik, itu Allah tak betul lah. Dah, sama lah tak betul, kau betul, kau salahkan orang, kau pun tak betul. Itu sebenarnya hak dan batil itu sebenarnya kita kena duduk al-haqqu min rabb, dan hak hanya Allah Rabbikum. Kenal Allah duduk kat situ. Bila kau ditajalikan buat baik, kau tak jangan mengaku kau baik. Bila kau melakukan kesalahan, itu Allah nak tengok kau taubat. Itu. Jadi kita duduk tak aman tak? Kita ada tak lagi rasa macam diri kita ni tak puas hati lagi. Kita akan hidup puas hati je dengan Allah. Semuanya panas ke hujan ke apa Allah nak bagi ke apa benda, kita dah bersedia dah syok dengan Allah. Itu sebenarnya hidup yang Allah bagi. Sebab aku ciptakan manusia roh ni daripada kenikmatan aku, keasyikan aku, kasih sayang aku. Jadi kita berasal daripada kasih sayang. Kasih sayang jadi kita dudukkan kasih sayang itulah tempat dia. Titik gaib, nota gaib itu tadi yang kita nak. Ilmu, segala ilmu di situ duduknya. Kasih sayang tu. Bila kita duduk dalam kasih sayang, kita tak ada musuh. Malaikat pun Rasulullah panggil macam ni malaikat. Kalau kita bukan kata malaikat, baru dia punya walasi pun kita dah panggil batu balik. Ada terompak-terompak balik. Kita tak ada musuh. Rasulullah bila kena diri kena Allah, malaikat itu bukan musuh. Dipanggil ni soal dipanggil ni iblis. Musuh kau nombor satu siapa? Engkau lah. Kenapa? Engkau yang kenal Allah, engkau yang paling takut dengan Allah. Aku tak boleh nak kacau Allah. Kedua, orang yang sama pelajaran kenal diri kenal Allah juga, aku tak boleh kacau lah. Sebab aku disuruh kacau, bila keluar daripada kau tak faham tentang bahawa aku boleh kacau. Oh situ lah. Rasulullah nak gitu. Ini bukan dari mereka-reka. Ini ada cerita dialog dia Rasulullah meniblis. Dia buka kisah. Ilmu Allah ni luar. Jangan kita ingat kita dah belajar hadis 100,000 hadis tu, kita tak pernah dengar hadis ni, kita kata salah ni, hadis palsu ini. Kita cakap macam-macam. Lepas tu belajar mekanik, hadis tentang mekanik, dah keluar kau belajar. Kau tak belajar ilmu hadis tentang mengenal diri dengan Allah. Ada belajar tak? Aku tak ingin siapa PhD baru bidang agama, bagian mekanik, bagian hadis ni ya. Bagian hadis tentang kenal diri dengan Allah tu tak sikit sangatlah. Jadi untuk nak pukul rata semua kau tahu. Mana boleh? Tak tersimpan otak kau. Jadi ilmu tu bukan untuk disandarkan. Ilmu tu sekadar kita mempelajari dan kita kena letakkan dia di tepi. Bukan dekat ilmu tu tak berguna. Belajar tapi letak tepi, kita kena duduk satu. Yang punya ilmu, yang punya ilmu dia lebih tahu daripada segala tahu yang kita belajar. Walaupun dalam tu ada obat macam tadi Nabi Musa kata, kemudian dia tunggu balik, tetap tak betul kan? Jadi kita jangan jadi begitu. Allah dia nak ajar kita cukup cantik. Sebab kita adalah manusia yang pilihan Allah. Maka manusia boleh mentajalikan aku punya sir, apa yang kehendak aku. Kita ni beruntung kalau kita betul-betul kenal diri kita yang Allah pilih. Maksudnya kita memang tak layak. Tak layak kita nak menanggung yang Allah Ta'ala punya rahsia. Allah boleh letak pada yang lain makhluk, tapi Allah tak mau. Allah mau letak pada dalam diri makhluk. Sebab plan nak buat manusia ni tadi dengan plan nak buat malaikat tu, itu yang lain mudah. Plan nak buat patung Adam tu susahnya. Tak tahu kita nak disuruh malaikat ni buat malaikat tu
Padahal Allah boleh kata innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun, jadi suruh dia masuk. Tapi Allah tak nak buat gitu. Allah nak tunjuk ajar kepada kita berapa susah jadi kita. Baru patung belum masuk roh, kita abaikan hidup kita. Berat kita ni. Hargailah, Allah dah jadi sedikit berat yang Allah tumbuhkan sampai kita punya, kita lupa. Yang kita punya tu nak hidupkan tu adalah Allah sedikit pagi. 4 bulan baru jadi berat kita makan. Yang makan dah ada lauk kambing, ada ikan, lagi fikir lagi. Jadi kalau habis kuali ikan ni kan, ya itu dah cukup dah. Bahkan tu dah ada kambing dah. Kita tak nak syukur itu. Bagi ayat Allah ya Rabbikum masukan ni kan. Engkau fikirkan yang tak ada lagi. Depan Allah Ta'ala bagi yang itu tadi, yang cukup betul tu. Kau tak fikirkan orang tu makan nasi dengan kari je Bangladesh tu, dengan kuah kari je. Nasi banyak lah. Dia punya syukur makan tu. Dia punya syukur musuh, banyak musuh dia kan. Kita ni tinggal makan dah best ni. Kambing ada, ayam ada, ikan, kepala ikan tak ada. Kepala ikan tu dah bumbu tu. Ada sikit lah hubungan kita. Kalau kita tak belajar benda ni, kita tak dapat kemanisan dengan Allah. Bila kat dunia kita tak dapat melihat wajah Allah di dunia, Faman kana haji ama, Allah tak ada siapa di dunia buta, kelak nanti di akhirat dia lebih buta lagi. Dia jalan ikut kepala mati, tak tahu jalan mana. Sebab kat dunia lagi bukan mata dia buta, tapi hati dia tak mau kenal. Maka tu aku siap walaupun darona li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la tafqah. Aku jadikan neraka jahanam, aku siapkan untuk khas kepada jin dan para manusia yang baginya ada hati dia tak mau kenal aku. La ya qahum. Allah peringat, kenal aku, cari aku, bukan cari, kenal aku, faham ni betul. Cari Allah memang tak boleh. Allah jangan dicari, Allah harus dikenal. Bila kita kenal, rupanya nanti dia akan perkenalkan tak ada kita. Sebenarnya kita yang tak ada, yang ada hanya dia saja. Itulah kenal. Itu memuncak. Ya, itulah sikit penerangannya. Jadi kita nakkan tadi, kita duduk sama-sama, mana adik-adik apa semua, adik-adik apa semua ni, sahabat kita semua, kita nak maknanya ada satu dialog pertanyaan untuk menyedak, mengukuhkan lagi. Bila ada seseorang tu dia dah dengar apa yang dipaham. Saya di Ipoh baru-baru ni, dia baru 2 kali dengar kuliah. Kaum muslimat ada 20 orang, kaum muslimin ada 10 orang, 30 orang. Jadi pertama kali saya talk tadi terus PKP 9 bulan tak dapat pergi. Itu dapat pergi balik, cerita balik pun membisu juga. Saya soal membisu juga. Kali saya paksa. Tanya-tanya, saya kalau tak tanya, saya cakap sendiri, saya tak best. Saya tak nak saya je cerita, tak best saya juga. Saya tak puas hati. Saya kalau balik nanti ke KL ke, saya tak puas hati sebab tak ada yang tanya mana saya ni punya sampaian tak bagus. Saya cakap makji tu kan. Makji bagus je. Apa ni boleh tak saya tanya, macam mana nak dapat sedapnya dengan Allah? Saya dengar situ long line. Soalan makji ni cukup bagus. Itulah saya cakap tadi kena soal. Bagus makji soal. Saya tak boleh jawab. Ini makji soal, macam mana nak dapat sedapnya dengan Allah Ta'ala. Saya tak boleh jawab. Jadi saya tahu ni soalan cukup best. Saya hadiah minyak wangi yang apa adik ni hadiah. Saya pasti hadiahkan dia minyak wangi. Saya seronok sebab makji soal tu best. Makji nak dapat jawapan lah. Itulah jawapannya makji. Makji selalulah cakap dengan Allah, ya Allah, macam mana aku nak cek dengan kau. Pagilah. Itu soalan makji kena tanya pada Allah, tak saya. Itu. Jadi bukan kita ni mana pandai. Oh, makji kena gini. Bukan saya. Itu saya dah tak kebun tu. Saya seolah-olah saya dapat yang saya dapat asyik pada Allah ni bukan saya punya amalan. Allah yang bagi. Jadi makji tanyalah pada Allah, ya Allah, tolonglah bagi aku, tak ada siapa yang boleh bagi saya. Itu yang mahal tu makji. Selalu tanya saya setiap malam, tak bagi. Nanti waktu kali tanya, itu yang makji minta ni memang betul. Ini Allah boleh bagi. Jadi kalau makji minta yang bukan-bukan, ya, selain daripada Allah tu tadi, Allah tak boleh bagi. Sebab kalau Allah bagi, nanti jauh lagi.
Tapi kalau mak haji minta, ni yang betul lagi patut minta. Nak selalu syok dengan Allah. Ini dah betul. Saya cakap, tolong haji-haji sini. Itu kita ni tadi, hidup kita biar ada keseronokan bila kita sama-sama dengan Allah. Kita seronok tengok astro, tengok dia, itu baru kita atau ada seronok tu hilang seronok. Tapi seronok ni akan membawa terus dalam hidup kita, dipahat dalam diri kita seronok ni. Mahal ni sampai bawa ke akhirat, sampai ke dari yang kubur. Kuat hati kita dapat yang sampai kepada Allah betul-betul. Yang ni yang tak sampai dapat kita dalam bangsa pun kita nak dengan Allah juga. Sebab bila masa engkau di dunia engkau bersama Allah, begitulah dalam bangsa alam akhirat senang kau. Bila tapi bila engkau di dunia engkau tak dengan Allah, nak dengan kamu engkau bersama dengan Allah. Selain daripada Allah tu azab Allah dalam posisi mancing macam sampai dengan Allah dapat ikan pun rasa syok ikan. Allah yang bagi syok itu kau tak tukar kan. Menangis itu kerana perbuatan kejahilan kita pada Allah. Kalau tak nangis, buat nangis lah. Buat nangis tak boleh, tak salah. Ya Allah, supaya datang original. Supaya datang original. Sebab itu bukan menipu Allah Ta'ala. Itu satu permintaan kita nakkan yang asli. Ini apa ni dia dengan apa ni? Sebut nama Allah tak kasih syok ni. Sebab diri kita ada selain Allah lagi yang kita syokkan, melebihi daripada Allah. Itu pasal kita sebut nama Allah. Jadi cepat ni nanti dia akan ajar. Ini orang bertatus 30 tahun, orang belajar 50 tahun, 60 tahun, ambil PhD, bapak moyang PhD. Inilah kata dia. Saya bukan nak kata ilmu lebih tinggi. Allah sendiri kata, Rasulullah sendiri kata, tidak ada ilmu yang lebih tinggi melainkan ilmu mengenal Allah. Kau nak cari ilmu tinggi mana? Ilmu paling tinggi. Sampai sahabat minta, ya Rasulullah, ada tak ilmu yang paling tinggi, amalan paling hebat? Rasulullah jawab lain, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Saya amalan Rasulullah. Ya, kalau kau amal hebat macam mana pun, kalau kau tak kenal Allah, tergantung amalan kau. Allah tak mau terima lagi. Tapi kalau kau kenal Allah, otomatik hidup kau sentiasa diredai, mardiyatan, mardiyah. Allah redha dan Allah memberi redha pada kehidupan kau. Sebab kau hanya dengan Allah. Supaya orang lagi sirah kan. Untung gitu lah. Kata kedua itu lah, nak patah nak, rasa patahan. Ini yang kata kemenangan yang besar. Surah Al-Fat Allah Ta'ala kata, inilah dia yang Muhammad dapat, dan orang yang mengikuti Muhammad, dia telah mendapat kemenangan. Apa dia? Bila dia dah tahu tempat duduk dia di dunia dengan Allah, dia tak memerlukan yang lain. Bila dia tahu gitu, dia tahu diri dia akan disusun oleh Allah dengan sempurna. Tapi kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, Allah susun sempurna pun dia menolak. Tak kena lah, semua tak kena. Padahal yang Allah susun itu kena, tapi dia kata tak kena sebab jahil pada Allah. Balik pertanyaan kalau ada apa pertukaran ya, perkongsian ni pertanyaan boleh satu-satu pun boleh insya-Allah. Sebab ini pertanyaan, ini perkongsian, ini untuk kita semua kembali. Itu akan saya cakap tadi membuat apa kita punya kehidupan bertambah indah dengan Allah, bertambah indah. Kalau saya aja buah saya aja dengan buah-buah lain juga, walaupun pertanyaan itu satu akan mendatangkan yang daripada Allah jawapan buah yang walaupun dia pertanyaan tapi mengundang sesuatu yang daripada Allah, bukan dari saya. Ya. Dalam seperti ini Allah la ilaha illa anta. Sebenarnya aku Allah bersumpah pada kebenaran dalam qadir. Jadi kalau qadir dahulu itu sekarang itu sampai tadi ini yang kita nak nunggu. Soalannya begini, perhatikan soalan ini. Dia petikkan apa dalam Quran. Allah sendiri kata, Allah sendiri bersumpah, tak ada lain. Bila kita fahami perkataan Allah, Allah nak bagi tahu kita apa pun yang dia kajari dan kat sekalian alam ni,
Saya pernah ni air kamu. Ya. Jadi ini sekarang yang tadi untuk dikupas tadi insya-Allah. Ini sekarang kita kata Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji pada Tuhan Allah, diri Allah yang bersifat dia menjadikan sekalian Jadi kita tak pernah nak kecilkan fikiran alam. Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah untuk kita tahu astronomi. Iaitu 7 lapis daripada lapis satu lapisan ke satu lapisan ada 7 lapis langit daripada satu lapisan ke satu lapisan jarak dia untuk pergi 500 tahun perjalanan cahaya. Pernah tak kita fikirkan itu kekuasaan Allah kan? Bukan Allah mengaku gitu aja. Itu belum lagi yang enam lagi tu. Lepas tu atas tu ada aras tu lagi. Jarak dia pula lagi aras. Tak mampu kita fikirkan jarak jauh dia nak Rasulullah jumpanya. Konon-konon ni jumpa Allah tu kat atas kat konon-konon ni. Itu pun belum lengkap lagi. Bukannya dia atas, dia di bawah, bukan kan? Itu cuma nak diceritakan. Rabbil Alamin. Jadi cuba sekarang kalau nak ambil faham, bagi faham ini skill yang Allah Ta'ala ajar. Skill ni tak ada dari universiti. Tak ada pada nenek moyang ulama mana-mana. Ini Allah bagi pada masing-masing ni. Tapi yang dengar ni rezeki. Maknanya Rabbil Alamin tu kita kecilkan. Jadi kalau letakkanlah bulan tu bintang berjuta-juta ke, bumi tu kecil macam hati kan. Kalau letakkan macam-macam sekian Rabbil Alamin dia ni. Yang mengelilingi ni tadi Rabbil Alamin ni jadi makin membesar. Ni kita dah kecilkan kan Rabbil Alamin ni sekian alam. Kemudian dalam berapi-api jarak ni 500 tahun perjalanan cahaya. Kan? Mana kita dah buat tu? Bumi ni kecil mana? Surga tu dalam tu, Lauh Mahfuz dalam tu, aras dalam tu. Jadi Allah tu kat mana? Jangan tanya dia kat mana. Nampak tak kekuasaan Allah? Dia jadikan semua tu. Jadi dudukkan tu kan, jangan duduk dalam ni. Faham tak? Baru kita tahu dia mengaku tu tadi, tak ada lain dalam tu, melainkan aku jadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni bila terjadi, barulah dia suluh benda ni, baru nampak jadi matahari, bulan, planet. Sebab ada aku jadikan kekasih tu Nur Muhammad, sifat untuk menyatakan aku. Jangan kau cari zat aku Aku nyatakan Muhammad tu, kau kenal lah Muhammad juga. Bila kau katakan Muhammad tu, kau akan faham bahawa ini tadi yang menguasai ni. Tak payah kau carikan. Kau yang tak ada sebenarnya. Faham tak sumpah Allah tu? Supaya jangan ada rasa diri. Dia bersumpah tak ada lain melainkan dia. Kemudian dia kata tadi yang adanya Allahu la ilaha illa huwal hayy, yang hidup hanya Allah. Yang hidup tu dijadikan Nur Muhammad. Baru dijadikan sekian alam, Nur Muhammad tu menyuruh sekian alam. Nampak lagi matahari, planet, berjuta-juta apa semua, iblis apa semua dalam tu, surga semua. Sebab Nur Muhammad juga pengembang. Macam belon Rasulullah kata, Rabbil Alamin ni macam belon, makin membesar, itu tak benar. Itu namanya Allahu Akbar. Makin membesar, Allah ni makin membesar kekuasaan dia. Bukan Allah makin besar, kekuasaan dia dah makin besar, jangan cari lagi dia. Kita tak ada. Allah itu tak ada dah kita. Itulah ilah Allah. Itu skill dia Allah Ta'ala nak ajar. Balik kepada asas balik. Itu wadah tu bukan tinggi ni. Si Haji bin Al-Mudi bukan tinggi. Ini balik yang itu balik. Pegangkan kita. Cuma kita tak berdasar asas. Daripada awal lahir kita la ilah Allah jadi azab dan mengamatkan. Kita nak cari yang lagi tinggi lagi tak jumpa juga rupanya. Balik pada itu balik yang kita tak tahu apa benda kena azab. Itu balik yang kita nak kena kupas, nak kena kenal gitu. Tak ada yang ada dia. Jadi kalau kita hidup kita mengaku ada, sebenarnya kita tertipu. Sebenarnya kita tak pernah ada. Yang ada ni dia. Macam perkataan dia sebut share tadi, Alhamdulillah. Ini ayatnya salah satu cabang untuk nak beri pengetahuan kepada manusia. Itu salah satu soalannya kan? Banyak lagi cabang-cabang yang Allah nak bagi pengetahuan. Bukan di dalam Quran lagi. Itu pertemuan apa yang dijanjikan. Durian, dia terus jadi durian tu Allah jadi. Supaya pun durian prop je tu lah. Rasa tu daripada Allah tu. Allah macam bawa campak macam ni. Orang asli jumpa tu, orang asli bagi jumpa jumpa dalam hutan. Jadi kahwin jadi musafir lah.
kita dah lupa sejarah asal tu. Kacau tu ni. Kalau saya asal tu tak ada ke durian tu? Bukan tim. Kan? Janganlah kita lupakan. Lah, dia tahu tak ada. Dia apa dia juga. Awal dia, akhir dia, zahir dia, batin dia. Wah-wah semuanya dia tak ada kita. Dia nak kembalikan ni, dia nak kembalikan tu. Dia nak zahirkan ni, dia nak batinkan sembunyikan dan dia semua dia. Tak ada kita ni rasa esok sendiri macam banyak lah besok Allah jadikan lagi kan macam-macam ilmu lagi lah elektronik ni yang manusia ni Allah betul tu. Ni tak boleh juga Allah nak turunkan ilmu baru. Ada yang pun 15 G yang boleh Allah turunkan ilmu kepada manusia. Ini 4G, 5G lah. Apa? Apa boleh ceritakan berapa-belah G lagi. Kan? Bagi duduk kat tangguh kalau dia manusia yang tak kenal Tuhan ni tadi. Habis kita nanti dia tak ada rugi kita. Itu tak dia. Islam kita yang paling beruntung. Kalau dia Islam menyerah diri 100% pada Allah. Tak apa, kadah dah. Muslim. Kadah tak apa. Ini kebahagiaan apa dudukkan kita ini lah tadi bukan taman surga lagi kita berada kepada di sisi Allah kita merasakan Allah aja. Akhirnya. Ini kalau duduk surga nanti kita nak lihat ini kita dah rasakan sedapnya dengan Allah betul? Selama ni kita tak rasa syoknya dengan Allah ni. Jadi baru kita dapat rasa tu. Allah baru lain lah kita sebut nama Allah tu lah. Tu malam ni kau tak kumpas. Mana kau dah dapat rasa yang original? Ini kau bedah siasat tu. Ya Allah, aku ni tak ada baru nikmat. Kau rasa ada apa ni tak nikmat. Dia pusing-pusing tak boleh ada rasa dia. La ilaha illallah. Baru syok. Baru duduk dalam benteng keamanan kata Allah. Dah pun mewujud. Ada apa boleh jadi saudara kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Soalan yang cukup bagus. Kita dah maknanya kita ada nanti kita automatik kita gerak kita dah tak ada rasa gitu. Kita tak boleh nak hidup dengan better buat lah macam tu ajar naik motor sebelum masuk kunci motor ya Allah pinjam motor ya Allah tapi jangan cakap kuat nanti orang kata belajar dengan sahaja dah jadi gila pula budak ni cakap dalam hati je kan pinjam motor hati berasakan kita rasakan motor ni kepunyaan Allah. Selama ni kita rasa motor ni kita punya, kita masuk lantak kita pun dalam. Wah, accident. Dah tu orangnya. Kita marah orang. Tapi semua kita rasakan Allah yang memperjalankan. Minyak dijadikan, kalau tak ada minyak, tak ada minyak. Semua komplit Allah jadikan sempurna. Sebab kita Allah, nikmatnya kita hargai Allah. Tak, walaupun tadi kita tengok motor lembu apa Eddie Lawson kita tengok tahu kita nak kereta motor Honda je kan tu balik dia kita dengan kawan tangan itu motor Honda bisa dulu tapi yang best Honda tu macam Eddie Lawson kita tengok dulu pada motor Honda kita orang lagi tidak asyik kita tengok jangan kita tak olah kan supaya kita bahagia dengan Allah walaupun kita tak bahagiakan kita bahagiakan dari itu begitu. Sebab itulah rahsia dia Allah Ta'ala kata al-insan yang itulah rahsia engkau senjata sebahagia apa pun itu yang kau dah dapat musuh-musuh takutnya kita nanti otomatik tak payah nak pakai ayat penurun musuh pemuda tak payah dia jabang nanti musuh takut tak takut pun tapi kalau musuh sini otomatik bukan kata musuh iblis dan bapak moyang musuh pun nanti lagi berterabur dia tak mau aku lalu jejak aku apa ni ni atau ni orangnya aku tak boleh jejak dia pun aku tak mau tengok pun tak mau tak bakar aku tu Sayyidina Umar kan tak kenal dia pada dengan Allah tadi bukan dia tergarang tu Sayyidina Umar garang bukan garang sangat tu tapi dia tegar dia hidup dia tadi sentiasa Allah dia tak mau orang lain cerita lain tajuk tengok ni dia tak mau dia Al-Faruq dia tak boleh tengok benda mati. Dia akan minta kalau ada pedang dia baling ni. Kalau terompak dia baling dia. Dia punya tak nak tengok benda. Mana tak orang takut tengok dia. Dia pencegah kebatilan. Fokus. Dia tahu dalam diri orang. Iblis tu sebelum datang aja dia
Daripada jarak jauh, Umar nak lalu sini je. Tu, itu Rasulullah beritahu. Sebab tu, dia tu dengan Allah. Bukan dia hebat, dia tu dengan Allah. Tak ada rasa diri. Apa dia boleh lawan? Itu yang kita nak orang Islam. Ini mau COVID ke apa benda dia takut dah. Ya. Jadi saya ajar, saya pernah cakap, saya talk baik, saya cakap Aceh nak bagi obat nak kalahkan COVID. Bukannya nak mencegah daripada COVID, nak kalahkan COVID. Ini Aceh duduk dengan awak. Allah. Bukan kata bapak mengenai COVID pun tak berani nak masuk. Iblis tadi. COVID makhluk. COVID terlahir daripada Yahudi guru dia Dajjal guru dia Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj guru dia Iblis. Iblis pun aku dah kalah kan ni. COVID apa tu? Tahun 19 mereka tahun berapa? 57 tu COVID pertama dia pada manusia lahir. Tu COVID pertama. Ini dah beribu punya COVID dah ni. Kita tak faham lagi. Nampak? Jadi yang risau COVID tu, yang risau kita tak dengar apa? Ini semua tak ada daya upaya. Kan? Itu kita nak bagi faham, itu senjata kita orang ni. Doanya kita selalu dengar apa? Kita pegang, jangan kita dengar, buat. Kalau dengar sedap, buat lagi sedap. Buat sedap tu. Nak tidur tu, ya Allah aku nak dengan kau ya Allah. Mimpi pun aku nak dengan kau, tak nak lupa. Sampai betul-betul mimpi pun kita nak Allah juga. Tauhidkan Allah dalam mimpi. Original. Sebagai mimpi, dalam mimpi pun tetap kita jaga tu. Juga kita dengar. Sampai gitu lah. Nanti masuk dalam alam barzakh pun gitu juga. Sebab mimpi itu tidur. Tidur tu mati. Tidur mati, dia mati pun kita dah. Alam tu kita dengan Allah juga. Kita tak dibawa dong kita ke tempat lain. Sebab kita dah ajar dalam kehidupan kita dengan apa? Semua kita tauhidkan air. Pernah apa tu tauhidkan api? Nah, hari-hari kita ukur enter pernah tauhidkan. Kan? Tauhidkan api. Api kenapa jadikan? Punna ya, pun ibadah salah punna ala ibrah. Allah Taala tersebut. Kenapa dipakai api? Kita masak-masak kita dah tolong masak. Kita malu juga. Sama-sama kita malu. Terima kasih sama malu. Tak mensyukuri Allah, tak mensyukuri terima kasih dengan malu. Kalau tak kasih terima kasih dengan Allah, terima kasih dengan malu. Sama. Kita terima kasih dengan malu, maknanya tak terima kasih dengan Allah. Pernah patihan iblis? Ya dia mengaku. Iblis pun nak dipatihakan. Rugi tak patihakan. Kita tak ada musuh. Kita kena bukakan dia di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah, dia sama-sama baca. Jangan hantarkan Fatihah, sama-sama baca Fatihah. Cabut dia kan. Jangan malah dia bukan dilawan dengan itu, dia bukan baca Fatihah sama-sama. Betul? Selawat ajak sama-sama. Dia tabutang dia, aku tak nak lah ajak selawat. Aku tugas aku bukan itu. Dia jangan lawan. Hidup ni bukan perlawanan. Hidup ni bukan persaingan. Aku nak saing dulu. Jangan. Hidup ni membahagiakan kita dengan Allah. Peduli orang lain. Kita rasa kita bahagia dengan Allah. Orang tu nak kaya raya lantaklah, itu bahagian dia. Aku yang penting aku bahagia dengan Allah, cukup. Aku dengan Allah nikmat. Jadi aku tak ada rasa ini dah awak isteri nak raya ni untuk Ramadan. Dia sebelah tu mau beli kereta baru kan, raya, kereta raya. Isteri kita cakap gitu. Kita pun tak faham, tak apa, nanti kita lawan dia. Pinjam duit lah. Kita beli, dia beli Proton baru, Honda baru, kita lawan dia. Lah, ini dia macam itu juga. Jadi bila kamu buat, kita beli Honda itu, dia beli rumah juga. Bila aku untuk lawan dengan aku ni, kita pinjam lagi dibaca. Itulah hidup. Bersaing rugi. Itu pun kan. Itu kita kat Malaysia. Kita kata apa Proton. Habis bayar tak? Habis bayar lah bang. Habis bayar. Tenang. Dia tu beli baru tapi penyakit kenati, hutang tak ada. Tak? Jadi kita bahagia pakai kereta walaupun Proton, tapi kita bahagia. Ada gitu lah. Ini kita. Jadi hidup ni bahagia kan lah. Saya selalu ajar diri saya tak pernah
hidup saya ni mencelakakan. Maknanya semua hidup saya bahagia lah. Orang kata kau ni orang buat macam-macam teruk lah. Teruk kalau dia ni. Tak ada apa pun aku rasa. Kau dia cakap macam tu. Jadi juga gitu. Sebab aku pun Allah bagi. Itu memang baik untuk saya. Jangan masuk campur. Kau buat sekali pun aku suka. Semana pun kasih dia aku kasih dia kata memang betul aku buat tu. Kita sampai menepak huruf miring kan. Tetap juga dia kata orang buat ni, dia bukti, dia menaki dengan aku ni. Dia kata dia yang buat kau pakai siang punya lah, pakai ni lah dia kata. Oh ya tu, tak apa lah. Kenapa lah? Dia buat lah, kau kena buat sesuatu. Buat sesuatu apa? Dia lah kau kena balas apa? Kita tak nampak dia buat. Tak dia dah mengaku, biarlah dia mengaku aku. Aku rasa ni, aku rasa ni, bahagian aku lah untuk lepuhkan dosa aku. Mana betul lah dia buat, tapi aku rasa bahagia lah. Aku rasa makin berusia aku tegak dengan Allah. Jadi bagus lah, kau buat lagi lah. Jadi gitu. Tapi mentaliti masyarakat itu dia api-apikan lagi. Aku nak buat apa? Aku pula balas ni. Ini dia susah. Kan? Terugi dengan insan yang lebih kita rugi masa dia. Wal-asr. Wal-asr untuk sentiasa bahagia dengan Allah. Saat, minit, bergutan, ambosan, minggu, tahun, bulan, abad, hidup kita ni sentiasa membahagiakan. Bila kita wal-asr mengisyarat hak, demi masa mengisyarat hak, ajarkan itu. Dia tak perlu ilmu tinggi-tinggi. Allah tak tanya ilmu kau banyak mana. Allah tanya kau faham aku tak? Itu ya, kau punya nilai. Identiti kad itu pada itu nama, nombor IC, cukup itu. Itu identiti kad ni. Itu ni. Ini bukan identiti kad. Jadi untuk maklum pun tak selesai. Jadi kita kena tahu kenal diri, identiti diri. Kita ni satu. Baru kita dapat harga. Bukan kat IC identiti. Kenapa nombor IC itu di Islam? Oh, bangga Islam. Padahal di sisi Allah tak cukup untuk pengenalan Allah. Yang mengikuti perbaikilah hidup kita ni supaya diri kita bahagia dengan sebelum dibukakan surga kita dah mengecapi pemilik surga. Itu lebih berharga daripada surga. Bukan saya cakap surga tak betul. Pemilik surga tu lebih Allah Ta'ala mahukan kita hadar selalu dengan pemilik surga. Bahagia hidup hingga kita yang lain ni tak dapat pun tak apa. Dunia tak dapat, surga tak dapat, aku tak dapat pun tak apa. Yang penting aku dengan kau. Itu orang bijak yang tahu apa tujuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata direct, inilah ya ayah aku mutmain. Wahai jiwa yang tenang hari. Panggilan mandi Allah panggil. Ini sebab kau dah selalu. Kerana aku ni kan, aku dah test ni. Polisi ibadah duduklah dalam terus dengan golongan ambulan para rasul itu duduk lagi. Walaupun kalau wafat kami tapi kita Al-Fatihah kita nampak semua nampak semua Nabi-Nabi. Sebab kita nak duduk jadi 40 juga duduk dalam golongan Allah dah duduk. Bila Allah itu nampak kita duduk dalam golongan tu Allah dah cerita Al-Fatihah kita nampak, bukan kita hantar Fatihah tadi. Dia sama-sama membaca Fatihah tu pengetahuan di depan, bukan pengetahuan yang masih lagi waktu. Saya bila cakap gini, ada orang yang saya jumpa dia pucuk, hidup lagi boleh kalau datang ke rumput dia bawa jumpa. Perempuan, wanita, bila dia menangis dia kata berbelas tahun bermain dalam diri dia. Bila dia sebut Al-Fatihah Rasulullah, dia nampak Rasulullah, dia nampak Nabi-Nabi, wali-wali Allah ni. Dia tak tahu nak ucap dengan orang, dia takut. Dia nampak. Sebab dia belajar ilmu kenal diri. Mana suami dia pergi belajar, suami dia tu anak cicit yang keempat daripada Tok Tu Pulau Manis. Cicit dan suami dia. Dan suami dia pergi belajar mana daripada dia kahwin, ikut isteri dia. Isteri dia dapat dulu. Suami dia tak dapat dulu. Dia tanya suami tak dapat jawab. Tak pastikan itu mainan jin ke apa ke. Satu hari dia atas tangan, dia jumpa dengan jemaah kita tunjukkan saya. Dia hidang rasa hati, macam makan pun nak soal tu. Nangis dia soal. Saya sebut nama, tolong Al-Fatihah. Saya nampak semua ada bersama-sama saya.
dikalungkan saya lah satu apa jubah pakaian. Saya rasa gitu, bukan mimpi dia. Kita cakap tadi Mahdi dan digolongkan dalam golongan Katolik itu ibadah. Ini makcik bersama mereka. Di mana pun makcik pergi, makcik di dalam makam tu dah. Dia banyak tempat dia tanya, takut sebab jawab pada, sebab dia rasa benda tu semua. Dia rasa best dengan Allah Ta'ala. Jadi orang jawab tu, apa amalan yang kau bawa ni? Ada orang tanya macam dia salah, dia jawab. Jadi dia jawab dia tu, super. Dia lega lah. Berbelas tahun tadi dia nak bertanya tu tak lepas. Tak ada orang yang boleh. Kebetulan Allah izinkan kita dapat terangkan, dia boleh terima. Dia lega. Gembira lah dia dah. Dia tak ada risau lah. Sejak kita tanya siapa yang lapar ni, betul ke Rasulullah, betul ke? Sampai dia nak baca Fatihah bukan yang takut dia. Sebab ni lah dikenal belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, tak ada tersembunyi dah. Bila kau dah kenal Allah, apa Allah nak ijab kan? Allah sendiri dah kenalkan diri kau pada engkau. Sekali anak Allah ni dia ungkapkan lah. Apa ada masalah? Dari kecil je. Tapi orang tak faham. Dia akhirnya ilmu sesat ni dia kata saya ni sesat. Mengaku Tuhan. Bukan cuma mengaku Tuhan. Kau tak adil tahu tak? Tak adil, betul. Yang mengaku diri dia ada dia ya. Bukan tadi ayat tu tadi. Dia mengaku diri dia ada. Kita esok diri kata dia tak boleh. Boleh faham insya-Allah kan? Alhamdulillah. Ada apa kaum muslimat? Ada? Tu macam apa nak soal je kan? Adik-adik ni apa? Ada? Tanya dia bagi semangat. Saya kita ulang. Tadi saya dah cerita pagi. Kita macam mana orang yang tak ia. Lalunya Nabi-Nabi. Jadi Nabi Musa ni tadi dia perang menang. Lawan Fir'aun tu semua dia menang. Lautan terbelah dia menang. Jadi perang-perang lain dia menang. Satu hari dia punya rakyat dia, umat dia kata sesama dia balik perang menang. Siapa tentu yang hebat? Semua Musa lah gitu. Musa ni tak jawab. Allah tolong. Dia tak jawab tu je. Dia cuma cakap tak. Dia tenang lah dengan orang cakap nama dia yang tenang. Dia tak tanda pada Allah. Allah tegur. Dan aku ya Allah, orang yang paling bercinta, tenang dia perang. Oh dia kata dia tu orang yang paling dicintai. Musa kata. Allah kata tu Musa salah. Ada lagi manusia yang aku paling cinta daripada kau. Musa kena dia berjoget dia. Agak mana? Pintu ujung kawasan kiri-kiri orang tu gini-gini. Jadi lama Nabi Musa pergi cari satu kampung. Tak ada orang yang kiri-kiri yang dia bantu. Last kali lah macam susah lah. Orang kampung dia kata tak ada lah. Tapi kalau ada pun dia akan bukit. Kesian betul tengok lah. Saya tak sanggup lah tengok kondisi orang. Inilah aku nak cari yang Allah bagi tahu. Nabi Musa pun asal memang betul tengok kondisi dia. Makin dekat makin ramai Nabi Musa. Sampai kan kita tengok dia, ya Allah jadikan lagi normal balik. Ya Allah tak sanggup aku tengok kondisi dia macam ni. Ini tu orang yang kau cintai ya Allah. Macam ni dia mata macam nak tak keluar. Punya dia kondisi dia teruk lah. Macam kita ya Allah sembuhkanlah penyakit dia kalau kita jumpa. Lalu Musa pergi kat dekat dia. Musa menangis, ya Allah sembuhkanlah ini ke orang yang kau cintai. Dia dengar, apa kau minta pada Allah ni? Dia kata dengan mata sedih. Aku minta supaya kau jadi macam aku balik normal. Dia tepuk tangan Nabi Musa. Jangan kau doakan macam tu. Ini akan mencelakakan aku. Sebab aku jadi macam ni, aku diri aku sentiasa cinta kepada Allah. Aku bersyukur aku jadi macam ni. Ya Allah, Musa akan mengajar lagi. Betul. Orang kalau kaya bersyukur biasa. Orang kena macam tu punya bersyukur tu pelik. Itu antik orang macam tu. Antik orang macam tu kan. Susah kita nak jumpa orang macam tu. Ada juga.
berapa lama saya dengar cerita tu, Allah tunjukkan terzahir pada diri saya makam. Saya jumpa orang tu. Sampai mata dia tebas. Kau tengok daripada jauh mata dia dah tak keluar. Dia tebas sangat. Dia punya labu tak. Jalan tu saya tongkat. Tongkat. Sebab apa saya tunjuk labu tak. Jalan je. Aku tak jatuh lah. Semua dalam 60. Kondisi dia. Beg saya, prospek saya tu, dia koyak satu. Dia 3 koyak. Tak boleh nak gitu. Dalam beg tu penuh kertas. Duit ada 50 sen. Kita pun tengok dia ajak dia minum lah duduk. Tengok kondisi dia keluar. Duit RM50. Bukan kata kita baik. Kesian yang tengok tu. Bagi dia RM50. Dia tolak ni. Dia bukan nak duit. Saya cukup Allah saya puas. Saya tak boleh orang simpan duit banyak-banyak. Saya 50 sen dalam beg itu. Tak habis-habis. Sebab makan saya Allah semua urus. Kisah Nabi Musa tu 50% lah saya jumpa orang ni. Nabi Musa tu lagi teruk dijumpa. Saya jumpa 50% pun saya dah kena aku tu. Tak ada apa amalan. Tak ada apa amalan aku buat aku nampak. Bila nampak dia tu macam tu, saya belandangan tidur pakai tu kotak. Lepas tu taruh beg saya tu yang tu baru. Saya mau tidur saya cakap, ya Allah, aku menyesok sama kau ya Allah. Menyesok. Tapi nyamuk pun tak mau gigit saya lah. Semua lagi. Kita dah ada silam, dah ada macam-macam. Tapi tak menghargai nak cakap dengan Allah. Ya Allah, aku syukur, ya Allah, aku syok. Bila yang kondisi macam tu dia cakap, betul ke tak betul kita ni? Amalan aku yang di bawah ni, sesat ni. Ini yang tak betul di bawah ni. Dia tu yang betul. Dalam keadaan apa pun Allah bagi, dia tetap, ya Allah, aku syok dengan Allah. Nak bagi duit, dia tolak ni. Lepas tu duit tu dia ambil. Dia tengok, dia tolak, dia tengok kita tak sedap hati, dia ambil juga. Nak sedapkan hati kita. Jaga hati kita juga. Ni saya punya mak lumpuh sudah 11 tahun. Mak saya tak masuk Islam. Saya sudah 25 tahun Islam. Jadi ni saya jaga mak saya mau bank ni duit RM50 bagi. RM50 ni saya mau bank ni sama kakak. Saya beli bank saya punya mak. Mak saya belum Islam lah. Kena lagi. Kita dapat gaji 3,000. Mak kita 100 je. Itu pun 100 bagi mak ni berat dia. Kacau hidup itu ni. Kacau hidup itu ni. Tu. Ya, itu Allah jumpakan orang yang betul-betul dicintai Allah gitu sifat. Jadi bukan kita nak ilmu tinggi tu Allah tak pandang lah. Allah pandang sifat tu tadi, itu yang tinggi. Dalam jiwa dia ada kesucian ni. Jadi itu yang kita nak dalam pelajaran mengenal Allah, mengenal diri ni. Kita nakkan tu tadi, rahsia tu tadi. Yang kita dengan Allah tadi sentiasa rasa qanaah, cukup aja dengan Allah. Bersyukur apa yang ada di tadi. Hargai betul-betul ada orang yang lebih teruk. Patut kita lebih banyak bersyukur. Bukan pandang orang yang lebih banyak. Aku gaji 1,000, ada orang tu 5,000. Dah kita nak bersaing berat. Berat tu kan? 1,000 tengoklah orang tu lagi 500. Cukup pula anak 6. Aku anak 3 dia 1,000 takkan tak cukup. Ada kita kena olah lah. Masalah kita tak olah, kita protes dulu. Kan nampak sangat kita jaya tentang apa. Kan? Jadi gitulah. Jadilah manusia yang sebenar-benar manusia. Yang tahu menghargai diri kita ni. Sangat ditinggikan oleh Allah. Jangan tiba-tiba nak langgar Allah Ta'ala punya qada dan qadar. Ikuti, itu semua cantik. Apa yang nak jadi akan terjadi. Itu seperti sunnah Allah. Langgar dia. Jangan terus. Jangan ada protes-protes lagi dalam hidup kita. Bersyukur, qanaah, sabar, redha, mardiyah nanti kita akan apa? Mutmainnah hidup kita. Kita tak ada tekanan hidup kita. Tak ada tekanan. Bersedia kita sentiasa dengan Allah. Apa yang Allah suka kita dah rasa cantik. Memang bahagialah kita. Inilah manusia yang paling dicintai Allah. Bahagialah kita. Jadi kita nak jadi banyakkan umat Islam yang gitu. Bukan banyak ilmu je. Bukan saya cakap belajar ilmu tak boleh. Belajar tapi matlamat dia ini. Matlamat dia adalah kenal. Sentiasa redha, sentiasa tahu apa yang Allah Ta'ala nak susun dalam hidup kita. Ya? Ada lagi?
Jadi saya nak cerita lagi cerita orang antik-antik itu panjang lagi saya kan. Ada. Ni carilah nanti insya-Allah bila saya ini Allah bila dah cerita macam kita baca dalam Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak nak kupaskan apa tu bismillah, apa tu rahman, apa tu rahim. Di luar nanti lepas baca kita akan menemui apa benda rahman rahim. Cuba kita tengok orang lain kasih sayang macam mana pemurah Allah. Olah. Dan kita cari orang olah kan. Bila kita cukup orang kita daripada kita benih lagi kita cari benih yang elok, kita betul-betul tanah yang bagus, kita gembur tahu baju, kita jaga elok-elok, pasti dia akan tumbuh yang buah yang kan. Jadi amalan tu begitu. Kalau kita baca di lain kita macam campak air benih gitu, lepas tu kita nak harapkan tak boleh. Allah ajar kita gitu. Tanam tengok tanah, kita kena perhati betul loh. Berdasarkan ayat tu. Adakah aku dah bawa dalam kehidupan aku sifat Rahman dan Rahim Allah? Belum lagi ahli baca kita kan cok sendiri lah tu. Belum mencapai ahli tujuan tu kan. Pendek ni di orang lain kan. La ilaha illallah pendek ni tapi kita tak berdasarkan. Jadi itu je. Bila kita tadi dalam Quran gitu, nanti kita dah berdasarkan Allah akan tunjukkan lagi kepahaman yang kita belajar, yang kita kupas tadi. Kita nampak orang yang bersifat Rahman, bersifat Rahim nanti. Tahu orang sifat Rahman tu mana? Ini duduk kedai mamak. Ini saya cerita lagi. Saya nak soalan, saya kena lagi. Tak apalah. Ini kita duduk 5 orang kedai kopi. Duduk. Tiba-tiba datang orang buta, 2 orang. Seorang yang selit, bawa adik perempuan. Jual tisu kononnya. Kita pun senyum. Keluarkan duit 50 ada, 20, 10, RM5, RM50. Ambil pertengahan lah RM1. Ambil pertengahan RM1. Senyum dia tu. Dia bagi tisu, tak payah, tak payah tisu. Hati gitu. Relax. Sekejap je datang nombor 2. Peserta nombor 2 lah. Datang lagi minta. Maka kita dah mula matam sikit. RM1 ke RM50. RM1 jugalah. Tisu. Ambil tisu. Tadi tak ambil tisu. Dah minum, ambil borak lama sikit. Datang yang ketiga punya peserta lah. Ya. Tempat ni banyak pengemis. Tempat ni banyak pengemis lah. Dah mula dah. Tak pandang muka dia dah. Bagi juga. Tapi tak pandang muka. Terima kasih tak jawab. Datang keempat. Datang keempat. Kau ni mana punya grup ni? Dan tadi dia 3 orang lah ni keempat. Kita. Tapi kalau orang tu antik. Satu pertama. Orang dia ada sini. Datang yang kedua. Sama muka dah. Yang pertama pun dia bagi senyum macam tu. RM10 dia bagi RM10. Gerak ke atas RM10, RM10 je. Kalau gerak kali RM50 dia. Dia buat apa yang Allah Ta'ala. Macam bukan duit dia dalam tu. Jadi dia gerak. Nampak RM50 lah tu. Besok datang yang kedua dia lagi datang RM50. Macam tu juga watak nenek mereka dia senyum. Mereka sama. Datang ketiga lagi, peserta ketiga sama juga. Keempat gitu. Last kali kelima pun kita juga. Selesai, khatam, Rahman, sifat Rahman. Allah tu gitu. Bila bagi kita tak pernah Allah nak macam-macam muka. Tak pernah. Faham tak kita? Bahawa kita hargai Bismillahirrahmanirrahim dalam lelai mata. Orang tak faham. Kenapa si Haji menangis sebut Rahman-Rahim ni? Kau jangan tanya lagi kenapa waktu disebut ni nampak apa. Tengok. Pak Arab tu jadi imam best lah suara. Bukan best suara dia nangis-nangis. Dia menghayati itu. Bismillah. Kau ingat dia menangis, kau pun menangis. Suara dia pun menangis lah. Jadi makam tu kena kita rasai bila kita kupas masing-masing rasalah nikmat. Itulah nikmat kita Rahman. Banyak lagi kita kupas bawa dari kehidupan kita akan dapat. Kita bukan tetap yakin, aku yakin Allah. Hingga tinggi sekali sama dia
Paling tinggi yakin. Kita dah tak risau dengan Allah Ta'ala. Yang risau bila kita tak ada Allah Ta'ala di risau. Wah, macam tu dah. Bahagia hidup kita. Lega. Allah pun kalau kita duduk dengan tu, Allah sendiri pun dah. Kau datang jumpa aku berjalan, berlari aku nak kau. Kalau kau bersifat gitu, berlari kau tak sepantasnya aku nak. Sebab persangkaan kau dah baik dengan aku. Kita lagi orientik. Nanti saksikan sendiri. InsyaAllah kamu saksikan sendiri. Dan nanti kamu sendiri akan membawa watak antik itu. Orang nampak macam berat, tapi kamu masih ke bawa watak antik. Watak antik ni maknanya watak yang qadim, yang semula jadi, yang Allah dah terapkan dalam untuk mentajalikan al-insan serahsia. Beruntung kita dapat dipilih mentajalikan. Itulah dia sebenarnya. Kita dah duduk makam dia, bukan kita. Maknanya memanglah kita nampak macam kita bersembah, seperti dia lah yang memberikan kita rasa untuk mempersembah. Dalam segi bahasa kita masih rasa sebut kita lagi, tapi sebenarnya bahasa tu tak menunjukkan kita, sebenarnya dia kan. Tapi kita tak boleh nak keluar bahasa dia, nanti orang kata pelik, kita ni Tuhan lah kan. Nanti boleh, tapi yang penting kita faham kita tu bukan kita, aku tu bukan itu yang penting kita faham dalam itu yang itu boleh. Tapi kalau orang tak faham, dia kata dia lain, Allah lain, itu berat dia. Ini kita kata kita pun tetap kita kata dia bukan kita. Kata dia rasa tu semua dia, tak ada yang ada pada kita, semua dia. Jadi kita cakap pun dia. Kita tu nak bagi rasa nak makan durian tu, dia bagi rasa tu. Kalau dia tak bagi rasa makan durian, nak makan dia. Tak ada. Masa cepat ni tadi kita tak belajar, kita rasa kita yang nak durian. Salah tu. Kita rasa kita berkehendak. Kita pula rasa kehendak. Sebenarnya kehendak tu muridun datang daripada Allah. Tapi disebabkan kita tak berdasar kan, tak kenal diri, tak kenal Allah, hancur hidup kita tadi. Habis masa kita dengan pengakuan kita. Kita tak mengaku, itu dah nama kafir. Kita tak mengaku diri kita ni Allah punya. Kita menutupi, kita rasa kita. Kita yang boleh, kita yang boleh mengambil rasa kita. Masa tu kita minta ganjaran pula. Ya, gitu Ustaz. Tapi kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang benar. Tapi kita sendiri tak keluar daripada kesesatan. Jadi Allah kita tahu keluar dulu baru ni.